Siapa ahli Quran? Orang yang mahir dalam pembacaan Quran, dalam seluk-beluk Quran, dan hidup dengan Quran, beramal dengan Quran. Ada setengah satu disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ya, nak jadi ahli Quran dari sudut baca, bukan dari segi faham lagi, dari segi amal lagi. Dari sudut baca, paling-paling kurang kena baca 1 juzuk satu hari, sebulan sekali khatam, atau ahlul Quran. Sudut baca. Tapi baca tu pula nak kena baca dengan tajwid, nak kena mahir, nak kena mengaji dulu. Tak apalah, walau bagaimanapun apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan, di sana ada satu istilah yang Nabi sendiri maklumkan kepada kita, ahlul Quran, ahlullah, yang disebut ahli Allah. Maka di sana juga ada dalam ilmu tasawuf, orang yang telah berada kedudukannya dekat dengan Allah, hidup dengan Allah, segala-galanya dengan Allah, mengenal Allah, bergantung pada Allah, bahkan seluruh hidup dia dengan Allah. Berbicara, saya berbicara ini memang mudah lah tuan-tuan sekalian, mudah lah, tapi untuk kedudukan sebenarnya agak susah. Maka sebab itulah salah satunya, pastikan hati ini sentiasa berada dalam tauhid amali. Apa makna tauhid amali? Tauhid dalam penghayatan rasa hati. Tidak pernah hati ini rasa selain Allah. Rasa apa? Rasa gerun, rasa takut, rasa harap, rasa percaya, segala-gala rasa yang ada dalam di sini. Ada rasa kan? Pagi ni ada rasa apa pagi ni? Pagi ni ada rasa apa? Tak rasa apa-apa. Rasa syukur. Tak rasa. Kau tak pernah kisah pasal rasa apa? Rasa tak sekali. Hari ni rasa apa? Hari ni rasa hidup lah. Kita rasa mati hari ni. Hidup dengan apa? Dengan Allah. Hari ni rasa apa? Rasa sihat. Sihat dengan apa? Sebab makan apa? Makan ubat tadi? Tak. Hari ni rasa apa? Rasa sihat dengan Allah. Hari ni rasa kuat tak badan tu? Ada rasa ustaz lain sikit daripada semalam. Sebab apa? Minum power root. Ya. Allah. Hari ni rasa apa tadi? Rasa tenang. Sebab apa? Sebab suami. Sebab anak-anak. Allah. Rasa apa lagi di sini? Rasa apa lagi? Saya yakin tuan-tuan dah faham dah tajuk kita hari ni dah. Kita ni bukan baca kitab ni tuan-tuan, ni tazkirah. Yang baca kitabnya Ustaz Muhadir, dia datang baca kitab. Habib Ali, dia baca kitab. Ustaz Ramli, dia datang baca kitab. Saya ni bukan baca kitab. Walaupun saya sudah tidak berminat lagi untuk datang cakap tajuk umum, tapi oleh kerana kita ni ganti, maka tak boleh baca kitab. Nanti sekejap kitab tu, sekejap kitab ni. Kan? Dah faham dah kan? Itulah tauhid amali. Seluruh rasa ini, rasa apa? Rasa percaya, rasa sehat, rasa yakin, rasa kaya, rasa segala-galanya ini, seluruhnya dikembali kepada Allah. Itulah tauhid amali. Ustaz, tadi Ustaz kata rasa sihat. Kalau saya rasa sakit pun daripada Allah. Kalau rasa letih pun daripada Allah. Habis Allah yang letihkan saya. Ya. Kalau tak letih banyak pula mengumpat. Orang ni kalau letih cakap sekitar tak letih. Tapi kalau sihat, mulalah. Rasa apa hari ni? Rasa kenyang. Rasa tak? Kan sarapan tadi. Habis rasa apa? Rasa kenyang. Habis yang rasa kenyang tu Allah yang mengenyangkan. Rasa apa lagi? Rasa apa lagi? Rasa nak kahwin ni. Ada rasa nak kahwin. Maka seluruh rasa ini termasuklah nak kahwin itu adalah Allah. Oh, kalau macam tu Ustaz, saya rasa nak kahwin ni Allah lah yang bagi. Habis selama ni tak tahu ke?
Selama ni tuan-tuan, kita ni ada daripada Allah. Maka setelah ada rasa, maka rasa itu seluruhnya daripada Allah. Itulah tauhid. Boleh ya? Maka kalau boleh dalam hidup saya, di mana saya duduk, tuan-tuan, di mana duduk, di mana kita menetap, di mana kita berjalan, dengan siapa kita jumpa, apa kita buat, makan kita apa hari ini, jumpa siapa kita hari ini, kita nak ke mana hari ini, kita nak tidur berapa jam hari ini, kita nak minum air apa hari ini. Bahkan kita pilih duduk sebelah sini, duduk sebelah sini. Ya, kenapa duduk sebelah sini hari pagi ini? Kenapa? Kenapa duduk depan ni? Pak Gaji duduk depan. Kenapa yang duduk belakang-belakang tu? Sambil-sambil menyandar tu, kenapa? Dah lah menyandar pula, duduk sembang lagi. Adalah tu contohnya tu, contoh. Kenapa? Kenapa yang pilih duduk dekat? Kenapa yang pilih duduk jauh? Seluruhnya kerana Allah. Dialah Tuhan saya. Tuhan saya adalah Allah. Pemilik saya adalah Allah. Pencipta saya adalah Allah. Penghidup saya adalah Allah. Pemberi rezeki kepada saya adalah Allah. Yang menggerakkan saya adalah Allah. Yang menyebabkan mata saya berkedip adalah Allah. Yang menyebabkan jantung saya berdenyut adalah Allah. Yang menyebabkan kaki saya melangkah adalah Allah. Yang seluruh hidup ini tidak pernah bergerak, tidak pernah berjalan, tidak pernah berlaku kecuali dengan Allah. Maka itulah tauhid. Habis saya, apa yang saya? Ilmu saya, harta saya, kecerdikan saya, kebijaksanaan saya, kemampuan saya, apa yang saya? Bahkan seluruh ini pun saya itu yang tidak ada. Kenapa setelah ada nak mendakwa diri itu saya, itu saya, itu saya? Kenapa? Tapi nak letak mana pandai saya, Ustaz? Bila pandai saya? Habis diri saya ni macam mana? Bila diri saya? Nak tahan sakit pun tak boleh, nak tahan demam pun tak boleh, nak tahan mati pun tak boleh. Bila saya? Tapi hidup lebih tuan-tuan sekali, kadang-kadang ada setengah manusia ni, dia tidak faham erti inilah. Akhir sekali dia berlagak sebagai Tuhan. Itu saya, ini saya, ini saya. Sebab itu perkataan ana dalam Quran tidak lebih daripada perkataan Fir'aun dengan perkataan syaitan. Ana. Saya lah Ustaz, pakar bidang ni. Saya lah pandai bab ni. Oh ni Ustaz, kalau tak ada saya tak jadi ni. Wah. Betul ya? Okay. Berapa lama tuan-tuan nak hidup dengan saya? Maksudnya nak hidup dengan aku. Berapa lama? Ini dipanggil baik. Maka saya baca sikit. Nabi tadi kuliah pun pukul apa sebenarnya? 9.30. Okey dah ya. Baik. Menurut Imam As-Salat dalam Risalah Tauhid, setiap daripada diri kamu adalah syirik yang tersembunyi. Jika rasa diri wujud tanpa bergantung kepada Allah, adanya diri ini dengan sebab Allah mencipta. Maka setelah Allah cipta kita, maka seluruh yang ada sekarang ini pun daripada Allah. Maka jangan bergantung dengan ilmu kita, kerana ilmu kita pun daripada Allah. Jangan bergantung dengan bijak kita, kerana bijak kita daripada Allah. Jangan bergantung pada harta kita, kerana harta kita kurniaan Allah. Jangan bergantung pada kuat kita, kerana kuat kita pun kerana Allah yang bagi. Boleh ya? Tajuk dia mudah, jadi tak ada apa pun. Nanti 1 minit akhir nanti kita buat kesimpulan je lah. Maka setiap diri kamu adalah syirik yang tersembunyi.
Jika rasa diri wujud tanpa bergantung kepada Allah, tidak akan terzahir dalam diri kamu tauhid kamu, iaitu tauhid yang sebenar-benarnya kepada Allah, melainkan setelah kamu keluar daripada dirimu sendiri, iaitu dengan merasai wujud diri kamu adalah daripada Allah, keluar daripada diri. Ini bahasa Arab ni, tak diterjemah, maka dia bunyinya kadang-kadang okey, susah faham sikit lah. Macam mana Ustaz saya nak keluar daripada diri? Keluar daripada rasa diri tadi, rasa berilmu. Mana mungkin kita boleh rasa berilmu sedangkan yang berilmu hanya Allah. Rasa kaya, mana mungkin kita rasa kaya sedangkan yang kaya hanya Allah. Rasa kuat, mana mungkin kita boleh rasa kuat sedangkan yang kuat hanya Allah. Suatu saya selalu contoh yang mudah-mudah, tuan-tuan. Minta maaf kadang-kadang contoh saya sama juga mana-mana pun. Kalau contoh lain boleh juga, ya, tapi contoh. Kita kata kita kuat sebab apa? Sebab makanan kita, makanan yang seimbang. Yang tu yang menguatkan badan, betul ya? Ya ke? Pagi makan apa? Telur 3 biji ke? Tengah hari apa? Sup. Memanaskan badan. Ya ke tengah hari? Petang minum apa? Minum power roll. Malam-malam apa? Suplemen apa? Malam. Maka seimbanglah hidup kita. Sebab tu saya sehat, Ustaz. Saya nampak Ustaz letih saja, Ustaz. Ustaz makan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, lembu tu makan rumput saja. Badan kuat pada kita, sehat pada kita. Bahkan kadang-kadang kita takut kat dia, tahu tak? Makan rumput je, tuan-tuan. Kalaulah kita tahu bahawa makan rumput tu sesehat lembu, baik kita makan rumput. Betul tak? Lembu, kerbau makan rumput je. Tapi badan, daging dia banyak pada kita, sehat lebih pada kita. Dia jarang kena sesama burung tu. Ada demam tu. Cuma saya pernah sekali saya bela kambing. Tapi kalau cerita hari masa, dia nak hari masa cerita. Saya pernah bela kambing, tuan-tuan sekalian. Kambing tu pula kambing jam 6 hari. Tahu kan? Kambing yang tinggi tu. Mahal kambing tu. Induk dia 5,000. Itu paling murah. Saya pernah bela kambing. Satu kali kambing tu, saya bangunkan dia. Ya, dia makan-makan. Tapi kalau duduk-duduk, dia tak boleh nak bangun. Saya angkat dia balik. Akhir sekali saya kata, sudah kambing dia mau macam mana? 5,000 ni. Induk. Tak. Saya pun tuan-tuan dukung dia masuk dalam kereta estima. Betul. Masa tu saya pergi tengok kambing dengan kereta itu. Saya kata, nak bawa ke kereta mana nak balik? Nak datang balik tak boleh dah. Saya masukkan dalam tu. Saya pergi ke Jabatan Veterina di Allah belah Banting. Saya parking depan klinik tu. Habis tu pergi jauh tu. Dia bawa dengan estima. Bawa kereta dukung dia pergi. Doktor test dia. Tak ada apa ni Ustaz. Saya kata demam aja. Demam juga. Barulah saya tahu. Rupanya kambing demam juga macam kita. Cuma dia tak boleh bagi tahu. Akhir sekali saya kata, apa cerita ni? Dia kata tak ada cerita apa Ustaz, kita injek aja dah, insyaAllah baik tu. Tapi saya kata, selalu ke kambing? Dia jarang Ustaz, binatang-binatang jarang demam. Ya saya ni selalu demam ni. Biasa lah Ustaz. Mana kita ni tuan-tuan, kalau kira-kira lebih teruk pada binatang tu, binatang tu jarang demam. Makan apa? Kumpuk je. Jadi apa sebenarnya hidup ni? Tenaga dia, subhanallah, hari korban kita 6 orang. Jarang, kadang-kadang tak mampu nak tumbang dia seekor tu. Mana-mana kuat kita dengan dia. Kuat dia makan apa? Ada vitamin apa? Habis kenapa dia kuat? Apa yang ada dalam pupuk tu sebenarnya? Tidak ada apa pun. Habis apa yang ada? Tidak ada apa. Habis yang dia sehat tu, Allah yang menyehatkan dia. Persoalan bukan nasi, persoalan bukan nasi ayam, nasi apa, persoalannya Allah. Betul tak? Habis nak makan ubat lagi. Tak, ubat tu makan. Lepas tu saya duduk mengaji dengan Datuk Haruddin dulu.
Hospital kena pergi. Ya, wajib pergi. Kenapa kata wajib? Kerana ikhtiar itu wajib. Kan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-kasbu wal ikhtiar, usaha dan ikhtiar itu wajib. Doktor nak kena jumpa, ubat nak kena makan. Hospital, kalau doktor kata kena masuk, mesti kena masuk. Kemudian jumpa perawat, boleh jumpa juga perawat. Tapi seluruhnya itu adalah usaha dan ikhtiar. Hakikat sebenarnya adalah Allah. Okey, baik. Sikit lagi ni ya. Nak katakan ni. Maka setiap kali kamu ikhlas melakukan sesuatu kerana Allah, akan tersingkap untukmu bahawasanya yang wujud secara hakiki dan maha berkuasa secara mutlak di sebalik alam ini adalah Dia. Kalau betul-betul tuan hidup dengan apa sekarang? Dengan ikhlas. Hidup dengan ikhlas. Apa makna ikhlas bahasa Arab? Hidup dengan jujur. Tolong jujur berbicara. Apakah sebenarnya di sebalik hidup ini? Tolong jujur dalam merasai. Apakah sebenarnya yang sedang menyusun hidup ini? Tolong jujur dalam meletakkan kepercayaan. Apakah sebenarnya Allah tidak akan berkelip satu kelipan mata kecuali dengan Allah, tidak akan berdiri satu juta jatuh kecuali dengan Allah, tidak akan melangkah satu langkah kaki kecuali dengan Allah, tidak akan tidurnya kita lelap tidur itu kecuali dengan Allah, tidak akan mampu bangun daripada lelap tidur itu kecuali dengan Allah, tidak akan mampu satu makanan, sesuatu makanan masuk dalam mulut kita untuk diproses jadi darah, jadi daging, jadi tulang, kemudian dia keluar sebagai bahan buangan untuk dibuang dalam tandas. Seluruh itu dengan Allah. Dan maka jujurlah dengan Allah. Maka kalau Allah kata lah, tolonglah cakap Allah kata wajib, katalah wajib. Allah suruh buat sekarang, buatlah sekarang. Kenapa kamu berlagak dengan Allah? Betul-betul kuasa di tangan kamu, ilmu di sisi kamu, kepakaran pada diri kamu, kamu tangguh apa yang Allah suruh. Sedangkan hidup kamu dengan Allah, berjalan kamu dengan Allah, bergerak kamu dengan Allah. Allah hidupkan anak kamu, Allah hidupkan isteri kamu, Allah hidupkan ibu bapa kamu, bahkan diri kamu pun hidup dengan Allah. Tapi kenapa kamu ingkar Allah? Apa yang kamu faham sebenarnya? Ataupun kamu hidup dunia ini dalam keadaan tidak jujur sebenarnya? Hidup dalam keadaan tidak jujur dengan Tuhan, tapi katanya bertuhan, katanya beriman, tapi tidak jujur dalam keimanan kepada Allah. Kenapa masih mengumpat sampai pagi ini? Tak berhenti lagi. Contohnya, kenapa? Kita tuan-tuan kadang-kadang kita tengok, ya. Kenapa nak dibahaskan lagi apa yang diberikan oleh Allah? Siapa kita untuk dibahaskan, untuk membahaskan? Atau musibah yang ada pada hari ini, tentang masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial, masalah kemasyarakatan, satu benda pun tak selesai. Apakah kita masih belum sedar bahawa kita sebenarnya tidak mampu menyelesaikan? Yang hanya mampu menyelesaikan dunia dan akhirat kita hanyalah Allah. Selama mana lagi kita nak mampu untuk bertahan pada keadaan hari ini? Ya. Minta maaf tuan-tuan sekalian, kadang-kadang YB yang ada ni, mereka kena faham bahawa mereka tidak akan mampu mengurus urusan orang bawahnya kecuali dengan Allah. Maka jujurlah dengan Allah. Itu kalau YB, kalau ayah, suami-suami, ibu-ibu, sama lah semua sekali. Contoh ni banyak tuan-tuan, sebab tu saya kadang-kadang ustaz ni contoh yang sama. Yalah kalau yang lain pun tak faham juga. Contoh sama supaya contoh ni makin faham. Okey. Bila nak selesai masalah rokok, bila nak selesai masalah bunuh, bila nak selesai masalah buang anak, bila nak selesai? Tak selesai tuan-tuan sekalian selama mana kita berlagak diri kita tu Tuhan yang mampu menyelesaikan, sedangkan diri kita pun kita tidak mampu menyelesaikan. Kena semua pun terhegeh-hegeh kita. Ya. Rasa semua ni batuk sikit pun dah. Bahkan kita ni duri ni kecil tu, duri jarum kecil itu.
Subhanallah. Sakit gitu. Okey, boleh ya insyaAllah ya. Hidup dengan jujur kepada Allah, itu hidup bertauhid, jujur dengan Allah. Sudah-sudahlah ya, untuk saya, untuk tuan-tuan, kalau kita kata sudah-sudahlah, nak mengumpat lagi, sudah-sudahlah. Nak berbohong lagi, sudah-sudahlah. Nak degil lagi dengan Allah, dahlah. Nak lawan Allah lagi, sudahlah. Nak pertahankan lagi undang-undang yang ada ni, dahlah, sudahlah. Tak berjaya dah. Minta maaf tuan-tuan, kadang-kadang saya sebut, mungkin ada di antara tuan-tuan sebagai hakim, sebagai lawyer, sebagai pengamal undang-undang, sudah-sudahlah. Kembalilah kepada Allah. Kerana selama ini kita sedang bersyirik dengan Allah. Pakar ekonomi, sudah-sudahlah. Orang makin terbeban dengan sistem ekonomi yang ada. Kenapa? Kerana sombong, tak nak akur dengan kehendak Allah. Sudah-sudahlah. Pakar pendidikan, sudah-sudahlah. Ustaz, sudah-sudahlah. Duk bergaduh sama sendiri, sudah-sudahlah. Masyarakat dalam suasana berhajat kepada bimbingan. Masyarakat dalam keadaan suasana berhajat pada panduan ilmu. Tiba-tiba dia, dua orang ni duk bergaduh. Siapa ustaz? Tak tahu. Ni dua. Tak selesai-selesai sampai sekarang. Duk bergaduh nak cari apa sebenarnya? Sama-sama doktor, mengaji tinggi, tempat mengaji pun sama. Ni tajuk apa pula ni ustaz? Tak tahu, saya pun tak tahu tajuk apa. Nak kata ahli ilmu sedang terpedaya dengan ilmu. Kerana ahli ilmu itu merasa diri itu berilmu. Syirik. Saya betul-betul samalah kerana saya merasa sedemikian. Sudah-sudahlah. Nak berdebat nak buat apa? Nak menang lah ustaz, nak tahu siapa menang. Kalau nak tahu siapa menang, baik bertumbuk. Lagi tahu cepat tahu siapa menang. Kerana dalam bidang ilmu kita tidak akan mampu mencari pemenang. Kerana ilmu bukan untuk mencari pemenang. Habis nak cari kebenaran. Kebenaran ini kalau dua-dua benar, dua-dua ada dalil, Imam Syafi'i dengan Imam Maliki, dua-dua benar. Nak kata apa? Nak berdebat apa? Kamu bawa pendapat Imam Maliki, kita membawa Imam Syafi'i. Habis sentuh history. Lepas tu dua-dua betul. Betul. Habis nak debat apa? Nak debat pasal doa kunut. Imam Syafi'i kata kunut ni adalah sunat muakkad. Sunat muakkad. Imam Syafi'i mujtahid mutlak. Imam ni kata tak sunat. Okey, dua-dua betul. Dua-dua betul. Habis nak debat apa? Tahlil. Nak debat apa pasal tahlil? Ni bising. Ni dia mengaji dah habis dah ni penutup dah ni. Okey lah. Ngaji dengan saya mudah aja, dah habis dah ni. Ke rasa tak habis lagi? Pukul 10. Kenapa lama pula ni? Tak adalah, saya pun tahu pukul 10. Tuan-tuan, sudah-sudahlah. Sudah-sudahlah. Allah. Ke mana kita nak pergi sebenarnya? Siapa kita nak jumpa sebenarnya? Kalau kita nak pergi ke akhirat, kita nak jumpa Allah, sudah-sudahlah cari pasal dengan hamba-hamba Allah. Sudah-sudahlah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan minat yang jadi usap-usap suka gaduh ni. Betul ya? Tidak-tidak apa dalam masjid. Oh, kata-kata dia. Kata-kata dia apa kata-kata dia? Supaya berakhlak mulia. Akhlak mulia apa nak bergaduh sama sendiri? Nak amal, malah tak nak amal, sudahlah. Nak baca tahlil, bacalah. Tak nak baca, sudahlah. Jangan tuduh orang. Kerana masing-masing mengaji. Sebab tu saya kata hidup ini tuan-tuan, jangan rasa kita seorang aja mengaji, orang lain pun mengaji juga. Kemudian dalam banyak mengaji itu jangan rasa kita seorang aja pandai, orang lain pun pandai juga. Habis apa masalahnya? Sebab tu hidup ini sebenarnya tuan-tuan kita hilang punca. Hilang punca kalau kita tidak kembali. Semua hidup ini letak pada Allah. Masa turid
Nurirullah. Maza nurirullah. Apa yang kita nak? Kita nak Allah. Belajar untuk Allah. Siapa kita? Tidak lebih daripada hamba, abdun. Hal nahnu alim? Ulama? La. Adakah kita ulama? La. Kita bukan ulama. Habis siapa kita? Abdun. Tidak lebih daripada seorang hamba. Ya. Nak berlagak dengan nama hamba, nak sombong atas nama hamba. Tahu tak apa makna hamba? Oh, hebat. Hebat apa hamba? Oh, pandai. Pandai apa hamba? Bijak. Bijak apa hamba? Yang bijaknya Tuhan. Yang hebatnya Tuhan. Yang pandainya Tuhan. Siapa Tuhan? Allah. Habis hamba ni ada apa? Tak boleh tanya soalan. Saya ni hamba Ustaz, saya ada apa? Nak ada apa lagi hamba? Habis saya tak ada apa-apa lagi. Tanya lagi. Ada ilmu? Tidak ada. Mana ada ilmu? Habis yang saya ni, yang tahu-tahu sikit ni. Kita ni diberi ilmu. Bila mana diberi, boleh diambil. Diberi nyawa. Bila mana diberi, boleh diambil. Diberi hidup. Bila mana diberi, boleh diambil. Ada apa yang nak sombong ya? Lepas tu saya kata, saya kata ustaz jangan sombong. Hari ini aja ustaz, kalau mati hari ini dia tak ada ustaz, dia bagi mayat. Prof jangan sombong. Ya, betul-betul prof, masuk semua tahu, orang lain tak tahu. Dia seorang tu. Jangan sombong, kenapa? Hari ini aja prof, mati pagi ini tak ada prof. Namanya mayat. Sama juga YB, sama juga Menteri Besar, sama juga siapa sahaja atas muka dunia ini. Hari ini, okey YB, mati hari ini, mayat. Ke mayat YB. Tak tahu lah tuan-tuan, jenazah. Orang tanam mayat kita dalam tanah, orang pijak tanah tu. Habis apa yang ada? Apa yang ada, dia tak tanya lagi soalan. Okey. Baik, sikit lagi nak habis. Tak habis lagi baca ni. Tadi dah kata habis. Baik, setiap kali kamu ikhlas melakukan sesuatu kerana Allah, akan tersingkap untukmu bahawasanya yang wujud secara hakiki dan maha berkuasa secara mutlak di sebalik alam ini adalah Dia, iaitu Allah. Bukan kamu yang melakukan segalanya menurut kamu, tetapi semuanya mengikut kehendak Allah. Boleh tuan ya? Ada satu saya salah faham. Kita merasakan bahawa apa yang kita buat ni, kita yang nak buat. Dan kita yang buat. Ya. Seluruh yang bergerak ini, rukuk kita, sujud kita, segala-galanya adalah Allah. Saya cakap gini mudah. Ya, saya cakap gini mudah. Siapa yang hidup di dunia ini dengan kehendak Dia? Siapa ramai-ramai dalam masjid ni yang ada sekarang ni, yang hidup sekarang ni kerana kehendak Dia? Cuba angkat tangan. Fardu kifayah, angkat seorang yang lain tak payah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham bahawa adanya saya dengan tuan-tuan di dunia ini pun bukan kehendak kita, kehendak Allah. Dan hidup dan bergeraknya kita sampai sekarang ini, bernafasnya kita sampai sekarang ini, berdenyut dan jantung kita sampai sekarang ini, seluruhnya itu pun kehendak Allah. Itu saya tanya kadang-kadang macam tuan-tuan dan puan-puan kan, yang umur 60 ni kenapa tak mati-mati lagi ni? Astagfirullahaladzim. Ustaz, jangan tanya macam tu. Tak, di soalan ni biasa je. Kau rasa takut. Sedangkan yang umur 60 dah ramai dah meninggal dunia. Kenapa yang tuan yang umur 60 tak mati-mati? Sebenarnya jawabnya yang meninggal dunia itu pun bukan kehendaknya. Yang masih hidup ini pun bukan kehendak kita. Tapi sebenarnya kehendak Allah. Maka seluruh ini bergerak di atas kehendak Allah. Tak faham? Alhamdulillah.
Sebab tu ikhlas ni kalau kita bincang dia ada 3 tahap ikhlas. Ya, kalau nak cantik dah. Pertama dinamakan ikhlasul ibad. Ikhlasul ibad. Jujurnya seorang ibad, seorang hamba. Ikhlasul ibad. Ikhlas seorang hamba, iaitu dia beribadah kepada Allah kerana Allah, tetapi dia inginkan sesuatu daripada Allah. Okey, sebab dia tulis ya. Tak tulis pun tak apa, faham je lah. Okay. Yang kedua, setengah ulama kata yang ni paling tinggi, tapi setengah ulama dia letak nombor 2. Dia panggil ikhlasul muhibbin. Ikhlasul muhibbin. Ikhlas al-muhibbin. Ikhlasnya seorang pencinta. Sebagaimana Al-Arif Billah, Rabi'atul Adawiyah, dia beribadah kepada Allah bukan kerana syurga, bukan kerana neraka, bukan kerana itu, bukan kerana ini, bukan kerana apa-apa, tetapi kerana cinta dia kepada Allah. Kami pernah dengar ni, dah biasa tadi. Ikhlasul muhibbin. Ikhlas al-muhibb. Al-muhibbin, orang-orang yang pencinta. Lihat. Yang ketiga, tapi dia gabung 2 kat sini. Dipanggil ikhlasul arifin. Ikhlasul arifin. Ikhlas orang yang arif dengan Allah. Ikhlas orang yang mengenal Allah. Ataupun nama kedua dia panggil ikhlasul muqarrabin. Ikhlas al-muqarrab. Sebagaimana kita baca dalam surah Al-Waqi'ah kan, as-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun. Al-muqarrab, ikhlas orang yang rapat, yang dekat dengan Allah. Mana mungkin akan dekat dan rapat dengan Allah kalau tidak arif billah. Maka ikhlasul arifin, ikhlas orang benar-benar kenal Allah. Bagaimana keikhlasan mereka? Keikhlasan mereka ialah menafikan seluruh diri mereka, bahawa segala apa yang ada ini, sujud mereka, rukuk mereka, seluruhnya dari Allah, bukan dari mereka. Okey? Tak, tuan-tuan dan puan-puan sendiri ke berkelit sekali? Berkelit. Siapa berkelit? Okey. Ada tekan mana-mana Swiss. Semalam kan pecah lampak kan, bangun pagi-pagi tekan atas dahi mana pun. Okey. Ya, gitu. Habis siapa yang buat berkelit? Habis berkelit saja ke yang Allah buat? Jantung ni berdenyut, jantung berdenyut. Ada guna bateri tak? Habis yang tak ada pakai bateri ni pakai apa? Yang ada kuasa. Habis yang berdenyut ni, siapa yang berdenyutkan jantung ni? Bateri pun tak ada, habis siapa yang berdenyutkan? Allah boleh jawab Allah, tapi yang lain bukan Allah. Yang lain-lain tu, bukan? Ya, tapi tuan-tuan sekalian, tapi Ustaz saya tak tahu macam mana nak sampai tahap ini, macam mana ni. Yang tu dah saya kata tadi, pertama tolong cari guru mursyid, kerana ini adalah warisan. Ya. Yang kedua doa. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Aku bicara satu tajuk pada hari ini ya Allah. Hidup bertauhid, hidup denganmu semata-mata ya Allah. Tolonglah bagi aku faham ya Allah. Setelah aku faham ya Allah, tolonglah bagi aku rasa ya Allah. Apakah sebenarnya yang dibincang ya Allah? Baik, kemudian sebelah baliknya, bukan kamu yang melakukan segalanya menurut kamu, tetapi semuanya mengikut kehendak Allah. Kerana kalau kita belajar tentang Allah, tidak pernah ada sesuatu yang berlaku di dunia ini di luar daripada kehendak Allah. Tidak. Seterusnya kamu akan meminta ampun
kepadanya daripada rasa wujud diri kamu yang jauh daripada Allah. Ya? Maka setiap kali kamu mentauhidkan Allah, maka akan terzahir bagimu segala syirik tersebut untuk dijauhi. Maka dengan demikian akan bertambahlah tauhid dan keimanan pada setiap masa dan waktu. Ya, setiap kali kamu bertauhid, apa makna bertauhid? Membuang rasa diri, membuang rasa diri, membuang rasa wujud diri, membuang rasa segala-gala daripada diri ini. Okey, saya udah balik tuan-tuan sekalian. Apa masalah hidup ni sebenarnya? Masalah sebenarnya. Apa masalah sebenarnya? Suami, masalah. Saya masalah suami, Ustaz. Masalah sebenarnya saya jiran, Ustaz. Masalah jiran. Masalah sebenarnya, Ustaz, ialah duit, Ustaz, tak ada duit. Masalah sebenarnya saya sakit, Ustaz. Apa masalah sebenarnya? Masalah sebenarnya apabila diri kita tidak jauh dengan Allah. Itulah yang sebenarnya. Nabi pun sakit. Yang makan pun sakit bukan masalah. Nabi pun berlapar sampai ikat batu kat perut. Nabi, siapa Nabi ini? Kekasih Allah. Siapa Nabi ini? Manusia paling mulia. Siapa Nabi ini? Ketua Rasul, ketua Nabi. Pun lapar, pun terpaksa ikat perut dengan batu. Siapa Nabi ini? Nabi pun tuan-tuan tidur atas tikar sampai berbekas badan dia. Kita dah tilam, apa masalah lagi nya? Sebenarnya bukan masalah itu. Masalahnya bila mana hati saya, hati tuan-tuan merasai segala-galanya daripada diri kita. Sedangkan kita wujud bukan kerana diri kita. Kita hidup bukan kerana diri kita. Kita berjalan bukan kerana berapa lama manusia boleh tak mampu berjalan walaupun kaki dia masih sihat. Berapa ramai yang muda tuan-tuan sekalian terlentang. Cuba pergi tengok ke hospital. Bukan yang tua tu ke hospital tu, yang muda terlentang, yang kecil terlentang. Apa masalah sebenarnya? Bukan masalah muda atau bukan masalah tua. Berapa ramai yang kaya-kaya masih sakit. Bukan masalah miskin, kaya pun sakit, duit banyak pun sakit. Tapi apa masalah sebenarnya? Masalah ialah hubungan kita dengan Tuhan yang perlu diselesaikan. Berapa ramai yang sakit mati masuk syurga? Berapa ramai yang sehat mati masuk neraka? Kenapa? Kerana masalah hubungan dengan Tuhan. Berapa ramai yang miskin, tuan-tuan sekalian, merempat mati masuk syurga? Berapa ramai hamba Bilal bin Rabah, hamba masuk syurga? Berapa ramai tuan-tuan yang besar, pemuka-pemuka yang besar, raja-raja yang hebat, Qarun, Fir'aun, dia beban neraka. Jadi kalau Tuhan hidup dengan diri Tuhan sebagai seorang berilmu, ini yang masalah. Hidup dengan diri sebagai berkuasa, ini masalah. Hidup dengan diri bahawa diri itu bijak, ini masalah. Ini yang sebenarnya. Okey ya? Orang muda ceramah macam ni lah, dia kuat sikit suara kan. Dah ilmu dah tak ada, suara kena kuat lah. Dah tak ada. Ustaz, kenapa saya dengar Datuk Harun di ulama-ulama relax aja dia. Saya teringat Datuk Allahyarham Datuk Ishaq Harun. Ingat lagi tak? Allah, saya suka lah. Kecil lagi saya suka dengar. Dia masuk tu di TV. Dia relax, tenang. Orang ada ilmu, biasa orang tak ada ilmu, dia kena main lah suara Sa'afirah. Kena kuat sikit, kena tunggu sikit. Baru dia tak perasan ada ilmu, tak ada ilmu. Yang satu lagi, kalau ustaz-ustaz ni satu lagi, kalau nak lari sikit, cerita banyak-banyak. Baru orang tak tahu dia ada ilmu. Cerita nak nilai kat mana ilmu ke tak? Boleh tuan ni? Okey lah. Ini dah lebih dah masa ni. Allah, itulah sebenarnya. Hidup bertauhid, hidup hanya dengan Allah. Bagaimana? Jangan sekali-kali merasa diri. Itulah ya. Sudah. Rasa pandai, sudah rasa pandai. Dahlah rasa pandai. Tunjuk ke orang dia tu pandai. Sudah. Betul. Okey. Saya ada tulis
satu kitab, tapi saya ni biasalah tulis tu tak tahu siap bila. Saya dah tulis satu kitab, insyaAllah kalau selesai kitab tu mungkin mudah sikit lah. Saya susun, bukan tulis, susun satu kitab hidup bersama Allah. Lepas tu saya kalau lagu kan, saya baca dia tu je. Banyak qasidah boleh dibaca. Saya lebih cenderung kepada satu tu je lah. Ya, kerana untuk merealisasikan dalam hidup saya sendiri, dan kalau boleh saya berkongsi sedikit pada tuan-tuan dan puan. Sebab tu saya 6 hari bulan 3 ni, umur saya cukup 40. Sekarang muda lagi saya, Alhamdulillah. Lambat lagi 40 betul. Jadi bukan apa saya nak cerita. Bila mana umur saya 40, saya tak nak lagi bercakap selain daripada Allah dan Rasul. Kalau tuan-tuan jemput saya pun, saya nak bercakap. Kalau tamu sama je lah, dengar je lah. Tidak mahu lah. Kerana 2/3 umur ini sudah berlalu, maka sudahlah hidup ini dengan makhluk. Betul ya? Kita dah terlalu dekat jumpa dengan Allah. Pada saya, kalau saya itu, walaupun saya baca dengan sama, kadang-kadang orang tanya, Ustaz ni tak ada qasidah lain. Banyak qasidah lain boleh dibaca. Apa tujuan qasidah? Qasidah ni alunan seni-seni yang akan membawa satu rasa dalam hati kita kepada Allah. Ya? Boleh. Tapi ada orang dia tak suka. Ya? Saya kata kalau tak suka, tak ada masalah. Sebab dia lebih suka lagu apa? Qasidah ni kadang-kadang orang petikai, tuan-tuan. Kenapa ni baca qasidah ni? Apa bahasa ni tak faham ni? Kenapa ni? Ya, dia duduk menyanyi tu tak faham-faham juga. Dia menyanyi lagu apa? Ingat lagu apa tu? Lagu Westlife ke apa tu? Flying Without Wings. Tahu tak? Ya, Ustaz tahu juga. Yalah, mesti kena tahu lah. Pernah dengar lagu tu? Flying Without Wings. Dia nak terbang tanpa apa? Tanpa kepak ni. Apa masalah ni? Tapi bila mana lagu tu dia boleh dengar. Betul? Ada satu lagu lagi apa? I Believe I Can Fly. Tahu tak? Saya tahu juga. Saya dah tengok ni tajuk-tajuk lagu ni. Yang kadang-kadang lagu-lagu yang kita kata apa benda yang dia nak ni. Dia nak terbang juga ni. Apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan ialah, jangan salah faham ya. Saya nak sebut pada tuan-tuan ialah, dalam hati ini ada satu benda yang namanya seni. Maka musuh-musuh Islam akan memasukkan dan menyerang kesenian hati ini, kehalusan hati, kehalusan rasa, yang akhirnya membawa diri kita rasa apa? Tidak ada lagi rasa bertuhan. Dah boleh terbang, kan? Boleh terbang pula without wing. Tuhan kan? Tapi sebab itu para alim ulama di tuan-tuan sekalian menyusun kata-kata seni, yang kata-kata itu membawa diri dan hati kita kepada Allah, sebagai ganti kepada masyarakat kita hari ini sudah terpedaya dengan istilah seni, yang akhir sekali masuk ke dalam celah-celah kesenian hati ini benda-benda yang tidak sepatutnya, kalam-kalam yang tidak sepatutnya. Berbulan madu di atas pelangi. Logik ke? Berbulan madu di awan biru. Alah, pergi Port Dickson aja lah. Pergi Langkawi je lah nak berbulan madu. Ya, kalau nak jauh sikit pergilah ke mana? Pergi Bali je lah. Tak payahlah pergi berbulan madu di atas pelangi, ya Allah. Tapi bahasa-bahasa itu nampak pada zahirnya okey, tapi hakikatnya dia akan mencarikan rasa hati kita dengan Allah. Suci dalam debu, ingat tak? Suci dalam debu. Debu apa? Debu tayamum. Kalau debu tayamum okey lah. Kalau debu tanah entah apa dipijak tak ada. Tak adalah okey boleh ya.
Lepas tu saya nak baca juga apa, saya nak baca bukan apa, jangan-jangan sekali. Itu saya suka satu yang saya baca. Kun ma'a